Seorang lelaki dikenakan dua pertuduhan apabila dia dituduh meliwat dua orang pasangan adik-beradik bawah umur. Bagi pertuduhan pertama, lelaki itu meliwat si abang di rumahnya, manakala untuk pertuduhan kedua pula, lelaki itu dengan beraninya meliwat si adik di dalam pejabatnya. Lelaki itu dan keluarga mangsa saling mengenali serta tinggal berjiran. Ketika perbicaraan di mahkamah, lelaki itu mengatakan yang keluarga mangsa ada berniat jahat terhadapnya sehinggakan dia dituduh sedemikian rupa. Apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira jam 11.23 pagi, iaitu sehari selepas kejadian, Ali, bukan nama sebenar, berusia 9 tahun mengadu kepada ibunya yang dia berasa sakit di bahagian dubur kerana telah diliwat oleh seorang lelaki bernama Apple. Lanjutan daripada itu, si ibu mendapat tahu bahawa seorang lagi anaknya iaitu Abu, bukan nama sebenar, berusia 7 tahun juga pernah diliwat oleh Apple di dalam pejabat tempat Apple bekerja. Apple juga telah mengugut Abu supaya tidak memberitahu kepada ibunya atas perbuatan jijiknya itu dengan berkata, "Jangan bagi tahu ibu, benda ini rahsia." Laporan polis telah dibuat oleh ibu mangsa kira-kira jam 1.02 petang pada hari yang sama. Kira-kira jam 3.30 petang, Ali dan Abu telah dibawa ke hospital untuk pemeriksaan doktor. Ali dan Abu telah berada di hospital selama beberapa hari dan dibenarkan keluar dari hospital 3 hari kemudiannya. Laporan perubatan ke atas Ali mengesahkan duburnya ada kemerahan ringan dan tertekan di bahagian tengah, manakala laporan perubatan ke atas Abu pula mengesahkan duburnya tiada kemerahan, tiada rekahan dan tiada bengkak. 3 hari selepas mangsa keluar dari hospital, Apple iaitu suspek ditahan oleh pihak polis. Kira-kira jam 5.30 petang pada hari suspek ditahan polis, seorang anggota polis berpangkat inspektor dan jurufoto polis dengan dipandu arah oleh suspek ke tempat kejadian iaitu rumahnya dan juga ke pejabatnya. 2 hari selepas itu, pihak polis membuat rampasan sehelai tuala berwarna hijau dan juga sehelai baju tip berwarna putih di rumah suspek. Ali dan Abu kemudian dibawa ke Child Interview Center CIC untuk ditemu bual oleh 2 orang anggota polis melalui rakaman di CIC. Sampel darah Ali, Abu dan suspek serta tuala hijau dan baju tip putih yang dirampas kemudian dihantar untuk dianalisis oleh ahli kimia. Laporan kimia menunjukkan terdapat DNA campuran pada baju tip putih iaitu DNA Ali dan juga suspek. Bagi pertuduhan pertama, suspek yang bernama Saiful Afendi Zairul Liza 29 tahun dituduh melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i ke atas Ali 9 tahun di dalam sebuah rumah di Pangsapuri Melur SE/1 Bandar Baru Bangi, Selangor di antara jam 4 petang hingga 5 petang pada 17 November 2016. Saiful didakwa di bawah Seksyen 377C Kanun Keseksaan bagi pertuduhan pertama. Bagi pertuduhan kedua, Saiful Afendi Zairul Liza 29 tahun dituduh melakukan suatu perbuatan kelucahan melampau ke atas Abu 7 tahun di dalam pejabat di Pangsapuri Melur SE/1 Bandar Baru Bangi, Selangor di antara jam 2.30 petang hingga 3 petang pada 23 Oktober 2016. Saiful didakwa di bawah Seksyen 377E Kanun Keseksaan bagi pertuduhan kedua. Saiful merupakan salah seorang pekerja yang bekerja di pejabat penyelenggaraan di Pangsapuri tersebut. Untuk pertuduhan pertama, pihak pendakwaan telah mengemukakan seramai 16 orang saksi pendakwaan di mahkamah untuk membentangkan naratif kes pendakwaan. Mahkamah bersetuju bahawa Ali telah melepasi ujian kompetensi sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 133A Akta Keterangan 1950. Ujian kompetensi yang dijalankan secara tertutup itu menunjukkan Ali memahami tanggungjawab memberi keterangan yang benar. Walaupun Ali berusia 10 tahun semasa memberi keterangan di mahkamah, dia berupaya memahami soalan dengan baik. Ali juga memiliki kecerdikan yang mencukupi serta mengetahui sifat dan akibat keterangan yang diberikan di mahkamah. Ali juga boleh membezakan apa yang betul dan apa yang salah serta membezakan apa itu fantasi dan realiti. Sebagai kesimpulannya, hakim bicara berpuas hati bahawa Ali memahami akan obligasi moral melakukan yang betul dan tuntutan bercakap benar di mahkamah. Keterangan bersumpah seorang kanak-kanak haruslah dikendalikan dengan penuh berhati-hati sebelum tertuduh disabitkan berdasarkan keterangan seorang kanak-kanak.
Keterangan bersumpah kanak-kanak tersebut haruslah disokong dengan keterangan lain yang boleh mengesahkan dan menyokong keterangan kanak-kanak tersebut. Mahkamah bersetuju bahawa keterangan Ali adalah kredibel dan boleh diterima serta disokong dengan keterangan lisan saksi pendakwaan yang lain. Ianya juga disokong dengan keterangan forensik yang gagal dicabar oleh pihak tertuduh. Pada 17 November 2016, kira-kira jam 4 petang, semasa Ali sedang bermain dengan rakannya iaitu Farid di kawasan bawah rumah di Pangsapuri tersebut, tertuduh telah meminta Ali naik ke rumah tertuduh untuk menolongnya melipat kain. Ketika di dalam rumah tertuduh, Saiful menyuruh Ali menonggeng di sebuah kerusi merah di dalam rumahnya dan selepas itu, tertuduh dan Ali membuka seluar. Tertuduh kemudian meliwat Ali. Ali kemudian berasa sakit dan memberitahu tertuduh, tetapi tertuduh meneruskan perbuatannya itu. Setelah selesai, tertuduh mengelap punggung Ali dengan menggunakan baju ti putih yang telah dicamkan oleh Ali. Ali menerangkan kedudukannya semasa diliwat di mana kepalanya di bahagian atas, kakinya di bawah, punggungnya di tengah dan tangannya di atas kursi merah. Manakala kedudukan tertuduh pula adalah kakinya ditikar dan menghadap ke hadapan ke arah Ali. Ali yakin bahawa kemaluan tertuduh telah masuk ke dalam duburnya kerana Ali telah menoleh ke belakang semasa tertuduh meliwat Ali. Kira-kira 20 minit selepas kejadian itu, Ali menyatakan bahawa adiknya Abu dan rakannya Farid masih menunggunya di bawah Pangsapuri dan Ali terus mengajak Abu balik ke rumah. Dalam keterangan Farid di mahkamah, Farid menyatakan bahawa tertuduh telah memanggil Ali untuk membantunya melipat kain. Sementara itu, Ali telah menyuruh Farid dan Abu menunggunya di bawah Pangsapuri sehingga dia selesai menolong tertuduh melipat kain. Farid menyatakan yang dia nampak Ali kelihatan resah setelah Ali turun ke bawah Pangsapuri. Hakim bicara telah menerima keterangan Farid yang berusia 12 tahun semasa memberi keterangan dan bukannya dari kategori child of tender years sebagaimana peruntukan Seksyen 133A Akta Keterangan 1950. Hakim bicara tidak melakukan ujian kompetensi terhadap Farid kerana jelas kematangan Farid semasa memberi keterangan. Farid tahu keperluan bercakap benar. Keterangan Farid bahawa dia melihat Ali selepas 20 minit dalam keadaan resah adalah satu keterangan yang relevan menurut Seksyen 6 Akta Keterangan 1950. Pada 18 November 2016, Ali telah mengadu kepada abangnya mengenai perbuatan tertuduh. Abang Ali kemudian menyuruh Ali memaklumkan kepada ibu mereka. Pada jam 11.23 pagi iaitu pada hari yang sama, Ali telah memberitahu ibunya yang duburnya sakit. Keterangan ibu mangsa menunjukkan dia nampak ada kesan kemerahan pada punggung Ali. Hakim bicara telah menerima keterangan ibu mangsa dan keterangan ini gagal dicabar oleh pihak tertuduh. Setelah itu, Abu juga turut menceritakan kepada ibunya mengenai kejadian yang menimpanya dan pada hari yang sama kira-kira jam 1.02 petang, ibu mangsa membuat laporan polis berkenaan kejadian yang menimpa Ali dan Abu. Keterangan Ali adalah konsisten sebagaimana rakaman CIC, keterangan saksi kanak-kanak yang direkodkan pada 30 November 2016, iaitu 13 hari selepas kejadian. Di dalam rakaman tersebut, Ali menyatakan kejadian telah berlaku sebanyak 2 kali. Kejadian pertama adalah pada 30 Oktober 2016 di mana tertuduh telah masukkan jarinya ke dalam dubur Ali, dan kejadian kedua pula adalah pada 17 November 2016 di mana tertuduh telah memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Ali. Semasa pemeriksaan semula di mahkamah, Ali turut menyatakan perkara yang sama pada kedua-dua kejadian yang dialaminya itu. Adalah diperhatikan bahawa Ali sangat pasti akan kejadian kedua tersebut kerana Ali melihat kemaluan tertuduh sebaik sahaja dia menoleh ke belakang dan dia berkata kepada mahkamah, macam benda tu licin tapi pasti itu burung dia, Ali pasti itu burung dia. Pada kejadian pertama pula, Ali boleh membezakan jari atau kemaluan tertuduh kerana Ali boleh merasakan kuku tertuduh semasa kejadian. Ali juga boleh membuat demonstrasi dengan jelas bagaimana tertuduh meliwatnya dan adalah sukar bagi Ali membuat demonstrasi tersebut memandangkan usia Ali yang masih muda, dan Ali juga tiada pengetahuan atau pengalaman mengenai perbuatan songsang itu jika kejadian tersebut tidak menimpa dirinya.
Keterangan paling utama yang telah mengaitkan tertuduh dengan pertuduhan adalah keterangan dari ahli kimia yang menganalisa kesan air mani dan kesan darah pada tuala dan baju tea. Laporan kimia menunjukkan terdapat DNA iaitu ekstrak sel sperma tertuduh dan DNA campuran iaitu ekstrak sel bukan sperma yang terdiri daripada DNA ahli dan tertuduh. Ini selari dengan keterangan ahli yang menyatakan tertuduh telah menyapu kemaluannya dan mengelap punggung ahli dengan baju tea tersebut sebaik sahaja selesai perbuatan liwat itu. Keterangan mengikut keadaan yang dikemukakan oleh pendakwaan itu tidak dicabar oleh pihak pembelaan. Isu identiti tertuduh juga tidak pernah dipertikaikan tertuduh kerana ahli mengenali tertuduh dan sering bersama dengan tertuduh. Bagi pertuduhan pertama di bawah Seksyen 377C Kanun Keseksaan, Mahkamah bersetuju bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kesemua elemen pertuduhan tersebut dan berjaya membuktikan satu kes prima facie di akhir kes pendakwaan dan tertuduh dipanggil membela diri bagi pertuduhan tersebut. Di dalam pembelaan tertuduh telah memberi keterangan secara bersumpah. Tertuduh menyatakan keluarga mangsa mempunyai motif terhadapnya dan keluarga tertuduh telah meminta wang untuk menarik balik laporan polis. Menurut tertuduh, keluarga mangsa sering mempunyai masalah dengan pihak pengurusan Pangsa Puri. Tertuduh menyatakan dakwaan terhadapnya adalah bermotif buruk untuk memerasnya membayar wang pampasan. Adakah benar dengan dakwaan ini? Dakwaan tertuduh bahawa keluarga mangsa mempunyai masalah dengan pihak pengurusan Pangsa Puri tidak disokong dengan mana-mana keterangan dari pihak pengurusan penyelenggaraan sendiri. Tertuduh juga tidak ada memanggil bekas majikannya atau rakan sekerjanya untuk menyokong keterangannya di mahkamah. Dakwaan tertuduh bahawa keluarga mangsa berniat jahat terhadapnya dengan menuntut wang pampasan bagi menarik balik laporan polis adalah tidak berasas kerana ibu mangsa menyatakan ibu tertuduh yang datang berjumpa dengannya untuk berbincang penyelesaian kes dan bukannya ibu mangsa yang meminta wang pampasan terlebih dahulu daripada keluarga tertuduh. Ibu tertuduh juga tidak dipanggil oleh tertuduh untuk memberi keterangan sebagai saksi pembelaan. Ali tidak pernah dicabar berkenaan isu yang dia telah mengada-adakan cerita diliwat untuk bersubahat dengan keluarganya. Ali merupakan kanak-kanak yang masih mentah dan sering bersama dengan tertuduh dan adalah tidak munasabah Ali akan membuat dakwaan terhadap tertuduh untuk menuntut wang pampasan. Bahkan ibu mangsa mempercayai tertuduh dengan membiarkan anak-anaknya iaitu Ali dan Abu bermain dengan tertuduh sehinggalah kejadian tersebut berlaku. Pembelaan tertuduh adalah penafian semata-mata tanpa sokongan keterangan lain, sama ada keterangan lisan atau dokumentar. Tertuduh gagal menjelaskan bagaimana kesan DNA Ali boleh berada pada tuala dan baju tea yang dirampas dari rumah tertuduh dan bercampur dengan DNA tertuduh. Pembelaan tertuduh juga gagal mencabar keterangan Ali bahawa selepas meliwat Ali, tertuduh telah mengelap kemaluannya dengan kain baju tea. Pembelaan tertuduh telah gagal memakitkan keraguan munasabah dalam kes pendakwaan. Pihak pendakwaan telah membuktikan kesnya melampaui keraguan yang munasabah di akhir kes pembelaan bagi pertuduhan pertama di bawah Seksyen 377C Kanun Keseksaan. Dengan itu, Saiful Afendi Zarul Liza didapati bersalah. Saiful dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun dari tarikh dia ditangkap dan hukuman 3 sepatan rawatan ke atasnya. Saiful seterusnya dibicara pula dalam pertuduhan kedua melibatkan adik kepada Ali iaitu Abu yang berusia 7 tahun ketika kejadian berlaku. Apakah keputusan mahkamah bagi pertuduhan kedua? Adakah Saiful disabit kesalahan ataupun tidak? Ketika di mahkamah, Abu menyatakan Saiful menyuruhnya membuka seluar tertuduh dan kemudian tertuduh membuka seluarnya sendiri. Tertuduh kemudian menyuruh Abu menonggeng dan tertuduh meliwat Abu. Sebelum tertuduh memasukkan kemaluannya, tertuduh telah menggunakan lotion. Abu juga nampak tertuduh memegang kemaluannya dengan kedua-dua tangan dan Abu juga nampak tertuduh menyapu lotion pada kemaluannya. Tertuduh kemudian meliwat Abu selama lebih kurang 1 minit. Tertuduh telah memasukkan kemaluannya beberapa kali dalam dubur Abu dan selepas itu tertuduh mengelap kemaluannya di atas baju berwarna putih. Abu mengatakan kejadian itu berlaku di dalam pejabat tertuduh. Abu tidak dapat mengingati bila tarikh kejadian berlaku, namun masa kejadian adalah di antara jam 3 hingga 5 petang. Abu telah merahsiakan kejadian ini atas arahan tertuduh. Selepas kejadian, Abu pergi ke taman dan menceritakan kepada abangnya iaitu Ali. Pada 18 November 2016, apabila Ali mengadu sakit di bahagian duburnya dan mengadu kepada ibunya, Abu pun menceritakan insiden dia juga telah diluat oleh tertuduh.
Barulah insiden melibatkan Abu sebagai mangsa tertuduh terbongkar. Dalam rakaman CIC, Abu menyatakan dia suruh menonggeng dan disuruh saya buka seluar dia, dan dia pusing dan dia masukkan dia punya ini ke sini sambil menunjukkan kemaluan patung dan kemudiannya menunjukkan ke arah punggung patung lelaki dewasa. Patung lelaki dewasa itu digambarkan oleh Abu sebagai dirinya. Abu juga meletakkan patung lelaki tua yang dikenal pasti sebagai tertuduh di belakang patung lelaki dewasa. Abu menyatakan tertuduh telah melakukan perbuatan liwat itu sebanyak 2 kali di pejabat tertuduh. Abu tidak dapat mengingati tarikh kejadian, tetapi masanya adalah jam 3 petang. Abu juga menyatakan semasa kejadian tiada siapa berada di pejabat kecuali Abu dan tertuduh sahaja. Semasa pemeriksaan balas mangsa, Abu bersetuju bahawa ada pegawai polis di luar mahkamah telah memberi tunjuk ajar kepadanya untuk memberitahu mahkamah tentang tarikh kejadian adalah pada 23 Oktober 2016. Ini jelas satu tindakan untuk mengukuhkan kes pendakwaan dan menyebabkan hakim bicara telah meragui keterangan Abu sebagai tidak bebas dan telah diajar atau dilatih untuk memberi keterangan. Semasa pemeriksaan utama dan dalam rakaman CIC, Abu langsung tidak mengingati tarikh kejadian berlaku. Bahkan Abu juga keliru mengenai masa kejadian kerana pada awalnya menyatakan masa kejadian adalah pada jam 5 petang dan selepas rakaman CIC ditayangkan, Abu menyatakan sudah lupa masa kejadian. Pihak pendakwaan telah gagal mengemukakan apa-apa jua keterangan sokongan yang membuktikan kejadian itu berlaku pada 23 Oktober 2016 sebagaimana dalam pertuduhan. Tarikh ini tidak pernah timbul dalam rakaman CIC maupun dalam laporan polis yang dibuat oleh ibu mangsa. Sehingga akhir kes pendakwaan, tidaklah dapat dipastikan bilakah tarikh sebenar kejadian dan apakah tarikh tersebut tertuduh telah melakukan kelucuan melampau ke atas Abu. Tarikh dan masa kejadian adalah material untuk dibuktikan oleh pihak pendakwaan kerana tanpa tarikh dan masa kejadian, tertuduh akan dinafikan haknya untuk mengemukakan pembelaan khususnya memasukkan notis alibi sekiranya ada. Keterangan Abu adalah bercanggah dan tidak disokong dengan keterangan sokongan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan. Adalah didapati laporan perubatan dan laporan forensik juga tidak menyokong keterangan Abu. Abu menyatakan tertuduh telah mengelap kemaluannya dengan baju putih. Abu dapat mengecam baju putih tersebut dan yakin baju ti putih yang dirampas adalah baju putih tersebut. Namun begitu, setelah dianalisis oleh ahli kimia, DNA Abu tidak dijumpai dari baju putih tersebut, sedangkan DNA dari ekstrak sperma tertuduh dan DNA campuran darah tertuduh dan darah ahli sahaja yang diperolehi pada baju tersebut. Oleh itu, hakim bicara telah meragui keterangan Abu kerana telah bercanggah dengan keterangan forensik yang dikemukakan. Abu dalam keterangannya menyatakan telah memberitahu ahli sejurus selepas kejadian tentang kejadian yang menimpanya. Namun begitu, semasa ahli memberi keterangan, langsung tiada keterangan ahli yang menyokong keterangan Abu berkenaan kejadian itu adalah berlaku pada 23 Oktober 2016. Pihak pendakwaan juga telah memanggil ibu mangsa dan seorang lagi abang kepada kedua-dua mangsa untuk menyokong keterangan ahli. Namun begitu, maklumat yang disampaikan bukanlah sejurus selepas kejadian dan Abu hanya memaklumkan kepada ibunya apabila insiden melibatkan abangnya ahli terbongkar. Juga didapati bahawa Abu dalam keterangannya menyatakan dia memberitahu seorang lagi abangnya itu, tetapi abangnya pula menyatakan Abu tidak memberitahunya tetapi memberitahu ibu mereka. Semua keterangan dan maklumat dari abangnya itu datang daripada ibu mereka. Semasa pemeriksaan utama, ibu mangsa menyatakan Abu memberitahunya kemaluan Apple masuk ke dubur Abu. Tetapi semasa pemeriksaan balas, ibu mangsa bersetuju dengan cadangan peguam bela bahawa Abu memberitahunya tertuduh pernah membuat perkara yang sama. Apa maksud perkara yang sama tidaklah dalam pengetahuannya. Semasa pemeriksaan balas, ibu mangsa bersetuju fakta tentang kandungan laporan polis yang dibuatnya bukan dalam pengetahuan peribadinya. Adalah didapati bahawa ibu mangsa dalam keterangannya menyatakan Abu tidak banyak bercerita kepadanya tetapi banyak bercerita kepada Ali tentang kejadian yang berlaku, dan semasa Ali memberi keterangan, Ali tidak ditanya oleh pihak pendakwaan tentang apa yang diceritakan oleh Abu kepadanya.
Di akhir kes pendakwaan, mahkamah mendapati keterangan Abu adalah diragui dan tidak disokong dengan keterangan sokongan lain, sama ada keterangan lisan saksi lain pendakwaan atau keterangan dokumentar. Justru adalah tidak selamat untuk hakim bicara memutuskan satu kes prima facie terhadap tertuduh telah dibuktikan hanya bersandarkan keterangan Abu semata-mata. Oleh itu, Saiful Afendi Zairul Liza telah dilepaskan dan dibebaskan di akhir kes pendakwaan tanpa dipanggil membela diri bagi pertuduhan kedua di bawah Seksyen 377E Kanun Keseksaan. Bagi pertuduhan pertama yang disabitkan kesalahan, Saiful telah memfailkan rayuan terhadap keputusan hakim bicara di mana hakim bicara menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara dan 3 sebatan rotan ke atasnya. Tertuduh dalam hujahannya telah menggunakan pakai rayuan mitigasinya di hadapan hakim bicara dan telah menyatakan dia merupakan anak pertama dari 3 orang adik-beradik dan 2 orang adiknya masih bersekolah. Ibu bapa tertuduh telah berpisah dan ibunya pula tidak bekerja. Tertuduh merupakan penanggung utama keluarganya. Tertuduh telah ditahan sejak 24 November 2016 selepas menyerah diri kepada pihak polis dan telah ditahan reman selepas itu kerana tidak mampu menyediakan wang jaminan. Tertuduh tidak mempunyai kesalahan lampau dan ini merupakan kesalahan pertamanya. Tertuduh juga telah memberikan kerjasama kepada pihak polis semasa siasatan kes. Tertuduh merayu supaya hukuman penjara dan sebatan rotan yang dijatuhkan oleh hakim bicara dapat dikurangkan. Pihak pendakwaan kemudian berhujah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim bicara terhadap tertuduh adalah setimpal dan munasabah dengan mengambil kira keadaan dan fakta dalam kes ini. Kepentingan awam menghendaki hukuman yang berat dijatuhkan terhadap tertuduh. Oleh itu, pihak pendakwaan menghujahkan supaya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim bicara tidak dikurangkan. Apakah keputusan mahkamah? Adakah tertuduh dikurangkan hukumannya? Setelah menimbangkan hujahan terhadap hukuman oleh pihak pendakwaan dan juga rayuan mitigasi oleh tertuduh yang mewakili diri sendiri, mahkamah berpendapat hukuman penjara 14 tahun dari tarikh tertuduh ditangkap dan 3 sebatan rotan bagi pertuduhan di bawah Seksyen 377C Kanun Keseksaan adalah terlalu berat. Mahkamah berpendapat hukuman 3 sebatan rotan yang dijatuhkan oleh hakim bicara adalah mencukupi untuk memberi pengajaran dan keinsafan kepada tertuduh dengan mengambil kira aspek kepentingan awam. Hukuman penjara 14 tahun yang dijatuhkan oleh hakim bicara terhadap tertuduh adalah diketepikan dan digantikan dengan hukuman penjara 10 tahun dari tarikh tertuduh ditangkap. Mahkamah berpendapat hukuman penjara 10 tahun dari tarikh ditangkap adalah hukuman yang setimpal dan munasabah setelah mengambil kira keadaan dan fakta dalam kes ini. Mahkamah turut berpendapat pengurangan hukuman penjara 4 tahun iaitu dari 14 tahun kepada 10 tahun adalah untuk memberi peluang yang lebih awal kepada tertuduh untuk dipulihkan semasa berada dalam penjara dan dapat kembali lebih awal kepada keluarganya dan masyarakat sebagai seorang insan yang telah insaf dan dipulihkan supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa hadapan. Tambahan pula, Saiful masih muda, tiada rekod kesalahan lampau dan ini merupakan kesalahan pertamanya. Manakala hukuman 3 sebatan rotan yang dijatuhkan oleh hakim bicara terhadap Saiful Afendi Zairul Liza adalah dikekalkan. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Saiful Afendi Zairul Liza 2019 MLJU 822 Mahkamah Tinggi Shah Alam. Nombor rayuan jenayah BA42LB 130122017 dan 42S2804/2018.